Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, khususnya pada tuan imam kita yang kita kasihi, ahli jatuh kuasa masjid dan semua. Dengan izin Allah kita bertemu pada malam ini satu majlis ilmu yang sangat besar kelebihannya. Siapa-siapa yang duduk majlis ilmu walaupun dia pandai dah tetap dapat bahagian juga. Dia duduk majlis ilmu ni hak ayat tu semua dia tahu belakang dah, dia reti belakang dah, tapi tetap dapat bahagian dia. Hak inilah hak yang dimaksudkan oleh para ulama, carilah Allah, tuntutlah Allah. Allah kasih tengok hamba-hamba dia yang duduk majlis-majlis lagu ni. Walaupun mungkin dia sibuk ataupun mungkin tak layak dengan dia duduk. Dengan kepandaian dia tu tak layak dia duduk majlis lagu ni. Dia duduk juga. Itulah jalan menuntut Allah dia panggil. Itu jalan menuntut Allah. Sebab tu Nabi mengajar kita, Nabi sendiri pun kalau lalu tengok majlis sahabat-sahabat duduk bicara agama zikir, Nabi singgah. Kenapa? Nak ambil majlis bersama para malaikat. Kita ni tuan-tuan, kalau nak harap ke amal kita tak banyak untuk nak masuk surga Allah, tak padan. Dalam amal kita ni banyak tak jadi, sikit pula. Jadi kita harapnya amal-amal kita hak lain ni kecil sikit kita buat tapi besar di sisi Allah. Tidak mudah orang nak lapangkan masa, nak rendahkan hati duduk majlis lagu ni. Tidak mudah. Nak kenapa? Kerana majlis ilmu ni ramai rasa tahu dah. Dan kadang-kadang benda kita belajar tu benda kita tahu dah. Itu penyakit hati kita lah. Hamba sendiri minta dengan Allah, guna aku ni ya Allah sebagai seorang khadam dalam masalah ilmu, walaupun tidak mengajar, ngepek, tidak ngepek dengan orang ngepek, ataupun duduk dalam satu kawasan yang hidup ilmu. Pilih aku ya Allah hingga akhir hayatku lagu ni. Kamu ingat lama dah minta benda ni, lama dah minta dengan Allah. Matikan aku ya Allah di kawasan orang ramai ahli ilmu, walaupun bukan orang pandai, walaupun tidak alim, tapi orang yang mencintai dengan majlis ilmu. Dan kalau kita nak cari saing pun, cari saing hak lagu ni lah. Ramai-ramai saing kita, hak kita saing kat tu, saing kat ni. Kalau kita mati, hak beri manfaat pada kita, siapa dia? Hak orang yang hati dia rendah, dia angkat tangan berdoa, Allah terima doa dia. Ni hak kita nak. Dia dengar kita mati, walaupun dia tak jauh, sepatah dia kata ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dia jauh tu, Allah terima doa dia. Orang yang hati dia rendah, orang yang sentiasa dengan Allah, orang yang tak banyak dosa dengan Allah. Kalau kita saing dengan ahli-ahli dunia yang dia tak fikir akhirat, hanya fikir dunia semata-mata, banyak hijab, dia akan banyak dinding.
Tuan-tuan, kalau kita ada anak pun, anak hok boleh menolong kita esok yang lepas kita mati, hok ni ya. Hok ingat Allah walaupun dia miskin. Hok boleh sujud pada Allah 5 waktu dengan berjemaah walaupun dia susah hidup dia. Mungkin kenderaan dia nak banding adik-adik hak lain, dialah hak boleh doa. Tapi bila kita mati, jerit dia doa kita. Hak lain boleh tahu lagi. Nah, kita sayang pun lagu tu. Akhir zaman ni kita kena pilih dah sayang. Kena cari. Kalau tak cari sayang sudah. Kalau tak milih-milih. Banyak sayang dia akan bawa kita jauh. Jauh. Kita lemah dah, dia bawa kita pula. Bagilah kita sayang ikut jalan Allah. Jalan yang Nabi ajar. Imam Ahmad radhiyallahu anhu dia kata, aku ibadah 50 tahun tak boleh rasa kemanisan iman. 50 tahun tak boleh rasa. Malaikat setelah aku tukar, aku buat 3 perkara baru boleh. Antara 3 perkara tu dia kata apa? Meninggalkan mencari redha makhluk kepada redha Allah. Antaranya itu dia tak ada dah rasa hati dia tu nak agak orang puja, nak agak orang puji. Biarlah orang tak puja tak apa, biar orang tak puji tak apa, asalkan Allah redha dengan aku. Mungkin kita sayang selama ni, kita harap orang kasih kita, ada orang sayang kita. Kita kecek nak suruh sayang kita, kita buat program nak suruh sayang kita, nak suruh suka kita. Kita tak boleh cipta kasih sayang ni, tak boleh. Pasal kasih sayang ni milik Allah. Allah akan campur pada hati seseorang untuk kasih pada seseorang. Bila seseorang tak diambil jalan yang Allah kasih, dengan sendirinya Allah akan campur pada hati orang untuk kasih dia. Kalau kita buat program, buat sesuatu, cipta sesuatu, comel nak seorang kasih masa tu, lepas tu orang akan benci balik. Orang akan benci balik. Kita berjalan atas hak Allah, orang benci kita tak apa. Satu masa dia akan kasih kita bila dia faham. Nabi ajar kita, buatlah sesuatu. Walaupun orang marah, asalkan benar kita buat. Pasal apa? Satu masa orang hak marah tu, bila Allah beri faham, dialah akan jadi kekasih kita pula. Tapi kita ni nak cari kekasih yang segera. Jangan gitu. Jadi, risalah ada depan tuan-tuan tu. Satu ringkasan yang saya susun dengan serba kekurangan dan atas dasar susun bukan kerana pandai ni, tapi atas dasar nak permudahkan sikit bahasa dan penyampaian daripada ulama-ulama terdahulu supaya kita haklah ni baca mudah faham. Tu apa yang terkandung dalam risalah ni, saya ambil sebahagian sedutan daripada kitab Hikam Syekh Ibn Athaillah yang diterjemahkan oleh Syekh Ulamanis, Syekh Abdul Malik bin Abdullah, yang lebih dikenali sebagai Tuk Ulamanis. Di Nusantara ni banyak baca kitab Hikam yang terjemahan hak dia, hak biasa, banyak mana-mana kata-kata. Siapa ke tanah Arab di Mekah diri pun banyak baca kitab dia. Hak Jawi tu. Tuk Ulamanis. Kalau tu ada masa, ada kelapangan, pergi Terengganu, pergi di Serada tu Ulamanis, pergi ziarah makam dia. Ziarah makam ulama ni sunat. Ziarah kubur tu sunat. Dia ulama pula lagilah dituntut. Dia orang alim, orang soleh. Syekh Ulamanis tuan-tuan murid kepada Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri yang kubur dia tak kena tsunami di Aceh tu. Dia sering ada gambar kubur tsunami besar gitu. Kubur dia tidak kena. Tak kena. Masa tu kubur dia terbiar gitu ya. Bila orang tahu ya dia ni seorang yang ulama besar, maka lah ni dibuat binaan bangunan untuk nak jaga kubur tu. Tu Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, guru pada Syekh Ulamanis. Syekh Ulamanis ni cicit kepada ayah, datuk, nenek, cicit lah kepada pengarang, kepada penulis batu bersurat. Siapa dia penulis batu bersurat? Kenal tak? Syarif Muhammad Al-Baghdadi.
yang dikenali sebagai Tuk Batu Belah. Makam dia di Jenaga, Kuala Berang. Kuala Berang ni umpaya besar satu masa dulu, umpaya Temir. Nusantara ni besar umpaya tu. Jalan laut masuk ke sungai sampai Kuala Berang. Umpaya Temir. Istana Lama di Kuala Berang ni, Kampung Buluh tu. Kalau saya tu Istana Lama dulu, umpaya besar. Umur batu bersurak tu 700 tahun, 750 tahun dah lebih kurang umur batu bersurak. Mana Islam mari ke Terengganu ni, Syekh Muhammad tu lahir sini dah tu, lahir di Mekah dah. Asal dia daripada Arab. Lahir di tanah di Terengganu dah. Dia menulis batu bersurak. Hukum Islam masa tu, hukum hudud ada berlaku. Hingga lama jumpa balik batu serpihan dah jumpa. Anak pada Syekh Syarif Muhammad Al-Baghdadi, anak dia nama Syekh Kohar bin Syarif Muhammad Al-Baghdadi. Syekh Kohar ni makam dia dekat makam Tok Gajah di Kampung Buluh, Kuala Berang. Tok Gajah ni ayah pada Mak Kilah, orang hebat-hebat gitu, orang alim, bukan orang biasa. Makam dia di Kampung Buluh, Kuala Berang. Syekh Kohar dekat dengan makam Tok Gajah. Tok Gajah tu ayah Mak Kilah. Anak kepada Syekh Kohar ni nama dia Syekh Abdullah bin Syekh Kohar. Duduk di Kampung Temir. Lebih dikenali sebagai Tok Pauh. Tok Pauh. Anak kepada Syekh Abdullah bin Syekh Kohar ni ialah Syekh Abdul Malik. Dia tinggal Istana Kuala Berang, dia tinggal kawasan Kuala Berang, dia belayar singgah di Pulau Manis. Dekat nama Tok Pulau Manis. Buka pondok situ. Syekh Abdul Malik nama dia. Tok Pulau Manis. Yang menterjemahkan kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah. Kalau kita baca ni sikit sebanyak huraian dia ni. Khulasa bukan semua sekali ni. Sebahagian kecil yang ambil. Dan Syekh Abdul Malik ni merupakan tok tua kepada Sultan Zainal Abidin pertama. Tok Ki Sultan Mizan kau panggil ni kalau ni ya. Baik. Sultan Zainal Abidin pertama, kedua, ketiga. Baru jatuh pada Sultan Ismail dan Sultan Shah yang keempat. Nah, Sultan Zainal Abidin pertama, kedua, ketiga. Baru Sultan Ismail dan Sultan Shah, Sultan Mahmud, Sultan Mizan. Jadi umur Sultan Mahmud ni, Sultan Zainal Abidin pertama ni, daripada lah ni sekitar 200 tahun lebih lah. Nah, pada Syekh Abdul Malik tu mati dia pun dah 200 tahun lebih, dekat 300 tahun dah dia mati. Syekh Abdul Malik ni Tok Pelawan ni guru kepada menantu dia sendiri. Menantu dia tu Sultan Zainal Abidin pertama tu murid pada dia kahwinkan dengan anak dia. Sultan Zainal Abidin pertama ni kalau ikut kisah, dia ni anak kelahiran Istana Johor. Bila berlaku krisis Istana Johor, dia masa 10 tahun umur, dia hijrah ke Fatani belajar dekat-dekat perkampungan Syekh Daud Fatani. Kalau kita pergi di Fatani dekat Gresik tu, ada satu kampung pondok Syekh Daud Fatani. Pengarang kitab begitu tulab. Dia sezaman dengan Arsyad Banjari, dengan Abu Samad Palembang, dia sezaman. Arsyad Banjari pengarang kitab Sabilal Muhtadin. Syekh Daud pengarang kitab begitu tulab. Kitab dia hampir sama isi dia. Hampir sama. Dan Abu Samad Palembang dia terjemah kitab Ya Ulumuddin jadikan Sirrus Salikin. Hak dua kulit tu Abu Samad Palembang. Sezaman. Dan Abu Samad Palembang ni seorang darah juang. Dia duduk di Palembang asal dia, tapi dia hijrah ke Fatani untuk menentang kerajaan Siam. Akhirnya syahid di Thailand. Kepala dia dipisahkan dengan jasad dia. Dia bersama Palembang. Sikit sebanyak untuk kita kenal ulama-ulama yang dulu ni, supaya jadi inspirasi kepada kita, so semangat sikit. Ni duk hari nak nyaku macam tu. Kena fikir apa semangat kita untuk Islam, untuk agama. Belajar ni persediaan kita, kakah kita nak kerja Islam. Paling tidak kena kerja Islam dalam rumah kita.
Kalau tak kerja Islam dari rumah kita, hancur rumah. Walaupun kita seorang yang tinggi agama, hancur. Anak-anak akan jadi hancur. Pas nak nikmat mana kita? Takut sesat tak selesa dia kubur. Kita amalan banyak tapi anak kita hancur. Takut anak kita heret kita masuk neraka. Takut isteri kita heret kita masuk neraka. Bimbang. Benda ni benda ada hadis sebut. Jadi belajar ni kakak. Pemimpin masyarakat tak belajar, out dia. Terseroyak pemimpin agama mana pun. Kalau tak belajar agama, tak ambil jalan untuk dekat dengan Allah, tak akan berjaya nak bawa agama dalam masyarakat. Tak ada sunnah, tak ada sejarah dalam agama sejak zaman tu ada sampai hari ni, orang jauh dengan Allah berjaya bawa agama. Tak ada jalan, tak pernah berlaku. Paling kurang orang nak berjaya bawa agama, paling kurang orang yang jadi hamba bagi Allah di waktu malam, wallazina yabitu li rabbihim sujadan wa qiyamah. Tu paling kurang syarat dia. Orang jadi pemimpin, tak kira peringkat mana pemimpin, kalau nak jadi pemimpin yang berjaya bawa manusia pada Allah, nak untung, paling kurang dia ni orang yang sujud pada Allah di waktu malam. Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bu salihin qablakum. Mesti qiyam, mesti jaga malam, sujud pada Allah, pada ayat Allah, wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Orang yang jadi hamba Tuhan ni, Allah kata orang yang bermalam hari sujud dan berdiri pada Allah Taala. Ambil sebahagian pada malam, kecek dengan Allah. Paling tidak tuan-tuan, kalau nak rasa manis dengan Allah, paling tidak ialah kita sentiasa ingat kebaikan Allah kepada kita. Tu paling tidak amalan hak tak kena baca. Paling tidak. Orang-orang yang tak ambil masa untuk ingat Allah atas kebaikan yang Allah beri kita, orang ni tak akan rasa kemanisan dia dengan Allah. Dia tak akan jadi orang yang bersyukur dengan Allah. Pas kita bila ada ambil masa ni? Bila kita ambil masa untuk ingat Allah atas kebaikan Allah pada kita? Ada tak kita ingat? Sejak pagi tadi sampai lah ni. Pohing, ada tak ingat? Allah banyaknya mu baik aku ya Allah. Mu jaga aku, rezeki aku mu jaga. Ingat kau doa tu. Kalau orang ambil banyak air kita suka sengih, kita sehari ingat lagi. Orang ambil rokok sebatang kita, Allah suka baiklah kontraktor tu. Banyak rokok kat aku. Rokok suhu. Allah buat baik tak ingat. Tu email zaman-zaman tu mula orang susah ke ayah mak dak. Dia buka jalan sini. Siapa dia buka tu kata dia Allah. Apabila kata sana, siapa dia buat masjid sebesar ni kata dia Allah berjalan. Allah belaka. Dulu masjid kayu di ujung tu. Kipas bersengit macam. Dah dulu dah kipas bersengit macam. Kabar-kabar apa kipas? Lah ni Allah beri segala-gala dah. Kipas besar, kipas gergasi pula. Mana ada dulu? Siapa dia beri kata dia Allah. Allah. Ingat ke tak? Kita ingat ke tak? Kita perasan ke tak Allah beri? Dok perasan Allah beri tu jalan untuk nak lebih buta mata hati kita. Waktu kadang-kadang nikmat ni kena sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Kena sebut nikmat-nikmat ni supaya kita ingat. Ni kita tak ingat. Tak sebut. Kena sebut tuan-tuan. Kita ni dekat dah. Sempadan umur dekat dah nak mati. Sayang-sayang kita banyak dah lagi. Hak muda pada kita pergi dah. Hak tua lagi banyak. Nah, kesuk pasal panjang umur lagi. Suk kandai tu panjang umur lagi. Nah. Carilah Allah tuan-tuan. Kalau kita belajar ilmu tak cari Allah tak siapa. Belajar teori buat bangun ni. Kalau tak buat jadi bangun ni ke tak? Tak. Kena jalan cari. Jalan cari. Maka jalan Allah ni banyak. Sebilang-bilangan makhluk yang ada di bumi itulah jalan Allah. Luas. Orang ni jalan dekat dengan Allah cara ni. Orang ni cara ni. Tuan-tuan. Hak ni je boleh selamat kita. Kalau tak cari Allah ada ilmu tak selamat kita. Gitu juga kalau kita beramal saja, beramal tapi tak cari Allah, takut gelacuh, tak jadi. Jadi kita tengok sikit sebanyak apa yang disebut adalah rikasan ni, tulisan ni. Amba tahu jawab, hak amba tulis ni, amba susung, amba cetak. Kalau tak faham, tanya. Yang tak faham, oh berat ustaz dengan susung lagu ni. Amba susung bukan ikut kepala tu, tengok berpandukan pada kitab. Yang susun nak semudah faham, mudahkan bahasa sikit. Kalau baca hak lama tuan-tuan, belajar sini balik tak rumah pakai kulak situ kita. Ni bahasa mudah dah sikit, mudah kita baca balik. Mudah nak baca balik. Nak balik mengajar kat tina rumah kau, biar kat tina kata jadi ustaz dah ni. Biar dia kata gitu pun kita baca lah.
Berapa harga dia, ambo tabarruk. Halal. Ambo sabil. Tak payah orang lain, ambo sendiri nak sabil. Kita ni. Nak belajar tuan-tuan, nak belajar buat khairat. Nak belajar buat khairat ni kita ajak orang buat khairat, kita malas buat khairat. Beli di sana tak apa ngebah macam dah khairat macam dah tak. Ngebah dia beli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mukadimah ni biasa dah sebut, amu tak boleh baliklah malam ni. Apa maksud bismillah? Waktu saja semalam kan ayat ni. Kita pun ayat dah mula. Kita tunggu masuk bab dia. Susunan ini membicarakan bagaimana menuntut cinta Allah. Dalam ni kebanyakannya cara hak tu. Bagaimana kita nak menuntut cinta Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Isinya diambil daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah dan Minhajul Abidin dan lainnya. Sebagai petunjuk sebagai petunjuk jalan untuk menuju kepada maksud itu. Bab-bab yang kita akan cara dalam ni, dia ada terbuka surat bagaimana menuntut cinta kepada Allah dan dicintai Allah. Kalau kita nak suruh Allah cinta kita, tiba-tiba kita tak cinta ke Allah, boleh kalau gitu? Tak boleh. Makhluk pun gitu. Orang hak bahir piak lembu dia tak kasih ke dia. Tu binatang. Lembu jadi liang dia. Pok dengan anak. Dia tak pandang hormat anak dia. Tak nak nebel macam anak dia. Kacak kasar macam. Tua cari anak tak hormat, tak sayang ke dia. Tu dengan cucu begitu. Seorang sahabat ngadu. Dia kata aku tak ajar cium cucu aku. Dia tengok Rasulullah cium cucu, peluk cucu. Dia kata aku tak ajar. Rasulullah kata antara lain man lam yarham la yurham. Orang yang tak kasih ke orang tak kasih ke dia. Kita tak pandang nak hormat ke orang tak akan hormat kita. Kita tak pandang mulia ke orang tak akan mulia kita. Kita nak suruh hormat kita tak pandang hormat ke orang. Tak jadi gitu. Tak jadi. Nak pasal kan boleh. Jadi kita nak cara sini, bagaimana kita nak menuntut supaya kita ni boleh cinta kepada Allah dan Allah cinta pada kita. Kita kasih Allah kasih kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita nak situ. Yang kedua, kita nak cara cinta yang sungguh hanya untuk Allah. Pasal apa kita akan tengok muka surat dia. Yang ketiga, ilmu dan pembimbing jalan menuju Allah. Penting ilmu dan pembimbing, murabbi, mursyid. Kita nak menuju Allah ni kena ada ilmu dan pembimbing. Ilmu untuk nak tahu jalan dia. Bagaimana jalan kita nak pergi ke Allah? Kita pun belajar. Dalam kita belajar tu mesti ada mursyid yang mencerdikkan otak kita. Mursyid yang mencerdikkan otak kita sehingga kita nampak pentingnya kita pergi ke Allah. Pentingnya amal, pentingnya istighfar, pentingnya fadail amal. Penting belaka tu. Dan kita nak ada murabbi hak bimbing kita atas kepentingan tadi. Kalau kita boleh beri cerdik orang, kita buat satu majlis, buat satu kursus, mencerdikkan manusia ni, tiba-tiba kita tak bimbing lepas gitu ya. Balik rumah masing-masing, lepas gitu. Tak ada bimbingan guru. Tak ada murabbi hak bimbing kita. Tak sapa juga kita. Tak sapa. Kena ada hak tu. Lepas tu barulah muadib, orang yang mengadabkan kita. Pasal kita tak akan sampai Allah. Kita tak akan dapat nikmat kasih Allah kalau kita hidup tidak beradab, sama ada dengan Allah ataupun dengan makhluk. Ilmu mencerdikkan otak kita, nak beramal, nak beradab, tu dibimbing oleh pembimbing nama dia. Sebab tu proses orang dulu nak comel seseorang, dia gantung dengan tok guru, nupan. Sahabat Nabi Ali Sufah nupan Nabi, duduk serami masjid, susah tak apa. Gantung dengan tok guru, jadi pondok. Zaman hari tu kita hari ni mungkin bukan dah sesuai ataupun tak kena lah gitu hari ni, tapi kita berdamping dengan orang yang bimbing kita. Bukan pakai online saja, online tak jadi. Online saja kalau pandai kita ni, kalau kita dekat dengan Allah boleh dengan online, tak payah belajar tentang online banyak hari ni dah.
pakai online, pakai video, pakai ngaji situ. Tak boleh. Itu bukan halaqah tu. Bukan majlis dia panggil lagu tu. Nak panuan boleh, nak jadikan panuan hukum atau WhatsApp kat orang. Orang pun dengar, sedap dengar, tapi tak ubah kita. Jalan tu jalan tak berlaku zaman itu, dan barakah ni tak ada. Dia kena ada, kena ada. Sebab tu kena gantung, kena berdapi dengan orang-orang yang boleh tunjuk jalan kita. Bukan dengar-dengar saja dak. Lepas tu adab orang untuk cinta Allah, adab tu penting juga. Semua tu penting. Baik, kita masuk muka surat yang kedua, menuntut cinta Allah. Dan dia panjang-panjang zaman Covid lagi ni. Kena berhenti jadi nampak sangat aku Covid bagi Papa Iswa tua kita. Faham tak? Covid kita takut mari masjid ni, pasal tak apa. Orang kita gitu orang ni tak. Menuntut cinta Allah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah taala an dalam kitabnya Hikam, ambil maksud lalu dah. Ambil maksud lalu dah dan dengan bahasa hak mudah faham. Gini khulasah hak dia nak, kesimpulan hak dia naknya. Barang siapa mengenal ia akan hak Ta'ala, apa yang ada pada Allah, tu hak Ta'ala. Allah ni hak, Allah sebenar. Antal hadi, antal haqqa. Engkau lah yang beri hidayah, engkau lah yang sebenar ya Allah. Zikir orang dulu-dulu. Antal hadi, antal haqqa, laisal hadi illa hu. Walaupun patutnya ila anta, tapi dia ilahu, nak suruh kena kalimah dia tu. Engkau lah yang memberi hidayah, engkau lah yang sebenar. Antal haqqa, Allah yang sebenar. Allah haq, Allah haq, Allah sebenar. Sebab tu adanya zikir haq. Zikir haq tu dia nak potong selalu. Dalam hati ni dia kata Allah yang sebenar, tapi dalam hati dia Allah tersembunyi sini. Kata baik mulanya sebenar, Allah sebenar, Allah sebenar, Allah sebenar. Orang tak jalan ke jalan tu dia kata apa zikir hak ni? Tolong bahasa sesak belaka ni. Cuba tengok orang-orang hak belajar hadis hari ni dia komen lah ke mana tak. Dia tak ngaji bab tu nak komen. Kalau kita bodoh janganlah tunjuk bodoh. Kita bodoh jangan tunjuk bodoh tak. Wahai buat bangunan ni, wahai nak jadi bangunan ni, buat atas dulu ke buat bawah dulu? Bawah dulu, piling dulu bawah dulu. Kalau kita reti, aku tidak suruh buat bangunan dalam tanah, nak buat atas tanah. Kalau kita reti dia komen gitu. Padahal hak ni dah hak kukuh bawah ni. Zikir ni Allah dengar belaka, hak zahir hak batin. Soalan ni, la. Dengarnya la aja. Illa Allah tu dalam la ilaha illallah, tapi tergelar suara tu dengar lain. Kalau dengar tu bodoh dah orang zikir la ilaha illallah. Padahal tu duk dalam Nabi. Jadi Allah kira belaka, Allah dengar belaka, mu tak dengar. Pasal mu pekak, mu tuli. Kita dengar hak zahir ya. Allah dengar hak zahir dan hak batin. Jadi dia ni kecek hak zahir, mu tak faham dia sudahlah. Oh pelik duk komen orang. Allah hak sebenar. Dalam hati ni Allah hak, Allah hak. Allah dalam hati, hak terbit luar. Allah dengar belakang dulu, serupa ya dengan Allah. Allah dengar serupa ya, hak bisi dengan hak serupa ya. Oh yang kita nak komen. Sebab tu banyak yang berilmu tapi orang semakin sesak. Pasal apa? Dia tidak berfungsi sebagai pelita bagi umat. Nak fungsi kan? Dia tak erti, tak jalan ke jalan ni. Dia kata kalau kita kena hak Allah, lagu mana hak Ta'ala? Apa yang ada di sisi Allah kita tahu. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah pemberi rezeki, Allah penyabar, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, itu hak Allah. Kita tahu apa yang ada di sisi Allah Ta'ala, nescaya dipandangnya akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu. Kita akan nampak Allah dalam segala hak berlaku. Kalau kita kenal Allah Ta'ala. Mari yang ribut, terakak rumah-rumah, kita tak nampak Allah kuat nyari. Kita nampak kan hebatnya Allah. Dia tak angin, hok nak pegang tak boleh, nampak pun tidak, tiba-tiba boleh akak rumah. Hebatnya Tuhan. Dia boleh rasa hebatnya Allah bila dia kenal hak Ta'ala, dia kenal hak Allah. Kalau tak kenal tak boleh rasa. Kita jalan yang mutu nak pergi sejid ni, jatuh ruban, mulut kita kata gapo? Menata ruban ni. Kita kenal hak Allah. Kalau dia kenal hak Allah, tak tergamuk kata gitu. Asal hak berlaku tadi tidak lari daripada kudrat dan iradah Allah. Boleh nyupuh tu pasal apa?
Natai mana ambil selipar aku tu kau boleh. Tunggu masjid haram. Kita kenal Allah kan? Bukan makna tak boleh nak kecek, boleh kecek tapi janganlah duduk nak aku duduk nyupuh Tuhan selalu, duduk nyupuh atas hak berlaku. Mana ada Allah izin gitu? Allah izin kau? Dah. Pasal apa boleh berlaku? Kerana tak kenal hak Allah. Allah Ta'ala ni di sisi dia, orang dia kasih seperti Rasulullah. Tak ada lah Rasulullah ni hamba dia. Hamba sungguh Rasulullah ni. Nah, hamba sungguh. Allah puji Rasulullah. Akhlak wa innaka la'ala khuluqin azim. Ni Muhammad akhlak mulia sungguh. Siapa dia buat akhlak mulia? Dia juga. Dia puji. Nak suruh kita tahu bahawa Nabi ni akhlak comel. Dia orang hak Nabi Allah kasih sangat. Tapi dia kata aku nak patah gigi daripada Uhud. Aku nak cocok besi, masuk besi dan gusi. Nak luka kaki tu orang pekong, kena darah penuh dia kasih. Orang dia kasih kan? Kalau kita kena hak Allah, di sisi dia lagu ni lah. Orang dia kasih, dia akan hantar ujian. Orang yang buat kerja dia akan hantar ujian. Nak kuat lagi iman ni. Kalau tak orang tak kenal dia buat kerja agama, tiba-tiba orang nyupuh, orang kata ke dia, berak, nama tu cak gulai atau berak. Kalau tak kenal dia marah. Memberak juga. Balas balik sedap ke? Nah. Baik. Balas balik sedap tak? Oh, ludah kita tu ludah balik. Itu berapa hati. Pasal apa? Pasal tak kenal hak Allah. Kalau kita kenal apa yang ada di sisi Allah, inilah peraturan Allah. Cara Allah nak comel kita, nak bersih jiwa kita, nak suruh dekat kita dengan dia, nak suruh kita merayu ke dia. Inilah cara dia. Kalau kita kenal Allah, kalau tak kenal hak Allah Ta'ala, kita akan bercanggah sama. Masa boleh projek ending, kita kata, oh bagus babi kita. Masa tak boleh projek ending, tak ada apa dah. Masa boleh suka, akak ibu jari. Masa tak boleh, down. Padan dah sekali ni. Tak dia, hak jengol lah pula. Yang main, kerja Tuhan. Yang kena nampak Allah. Kalau kita kenal hak Allah sungguh, dalam setiap suatu hak berlaku ni kita akan nampak Allah. Allah comel ya Tuhan, membuat masjid setinggi ni. Allah comel. Hebatnya Tuhan membuat lagu ni. Nampak. Dan barang siapa telah fana ia dengan Allah, nescaya gaiblah ia daripada tiap-tiap suatu. Kalau kita ni pula tenggelam. Kita tenggelam dalam kebesaran Allah. Tak nampak kita ni boleh buat apa sekarang. Nampak Allah semata-mata. Maka kita takkan nampak kita dalam sesuatu. Gauda kita dalam sesuatu. Contohnya kita buat suatu benda. Ikat jokong jadi bilik. Orang puji kata, oh pandai mau buat bilik. Comel nampak lubang pun tak ada sahabut. Nampak comel bilik. Biar lemah tu. Nah. Orang puji kita comel buat bilik ni. Bagi orang yang nampak Allah, dia tenggelam, tak nampak dia. Bukan aku tu Allah. Dia tak, bukan kalimah nak main-main, bukan kalimah kononnya tawaduk. Tak, sungguh-sungguh. Tak berasa dia buat. Dia buat sesuatu tak berasa dia buat. Atau gaib dah diri dalam sesuatu. Kita lah ni kalau puji sikit, oh comel ada mau buat, hati kembang. Jadi juga aku itu bagus tak tu. Dah kena buat kita kata pula. Lah ni kawan beli kega sikit lah ni. Mula tak mana lah ni mandang lah sikit. Lagu tu kita. Pasal apa tu? Pasal dia tak fanakkan diri dia. Dia tak tenggelam diri dia tu. Dalam kebesaran Allah. Kita kena tenggelam kita ni. Jangan nampak kita. Tu fanak. Dan barang siapa kasih akan Allah, nescaya tiada melebihkan sesuatu lain daripada Allah. Kalau benar-benar hati kita ni ada kasih Allah. Ada perasaan sayang ke Allah. Ada perasaan sukanya dengan Allah kerana apa? Beri kita sesuatu ni. Ada perasaan tu pada hati kita. Tak tergamuk kita nak tak tepi hak dia, nak tak hak kita tengok. Tak tergamuk. Tak tergamuk. Kita ambil contoh. Ada urusan kita. Hak kita kena buat. Ya tidak darurah pun. Tidak mustahak sangat pun urusan kita tu. Ada juga urusan kita dengan Allah. Contohnya, kita hari ni buat satu ketetapan atas kita sendiri. Aku sebelum tidur nak baca ayat kursi.
Nak baca 10 ayat akhir surah 10 ayat surah Baqarah. Nak baca juga sebagai pendinding daripada kejahatan makhluk, daripada kena bencana yang tak suka atas diri kita sendiri, di atas keluarga kita. Maka Nabi ajar baca 10 ayat dalam surah Baqarah. Alif Lam Mim, ayat kursi, capur-capur siapa lillahi ma bersama siapa habis. Kita buat istiqamah dah, buat ketetapan dah, baca. Belum tidur nak baca ayat tu, sama ada nak baca hujung siang hari lepas asar atau nak baca awal malam ke sebelum masuk pagi tu, nak baca. Nak baca ada hijau mata. Nak baca WhatsApp masuk. Nak baca TV buka. Kita tahu dah pesen kita ni. Pesen kita ni kalau dah sikit lagi dan ngatuk pakai dah. Dia masuk bilik tak kepala tu gerah-gerah. Bini gak tak sedar dah. Nah. Tambah orang letih macam beli duk golek duk nguli kat sana tu. Dia tak kepala tak ada dah saya masa dah nak baca. Nah. Dia tahu dah perangai dia gitu, tabiat gitu. Tiba-tiba dia tak apa juga masa tak korban masa tengok masak ni. Tak tepi telefon dia tak korban. Duk main masak akhirnya tertinggal. Hak dia janji dengan Allah Taala. Kalau orang tu ada rasa suka dengan Allah, orang suka dengan Allah, baca ayat Allah tu suka kan. Ayat Allah ada doa, ayat Allah tu ada bentuk cerita, ada bentuk kisah, ada belakang ayat Tuhan ni. Tambah pula 10 ayat Nabi cerita juga. Allah kemah-kemah belakang maksud dia tu. 10 ayat Baqarah tu, kemah-kemah. Patut kita baca lah, suka kita baca. Ni dia sanggup. Ya, dan tak apa mula pula. Tak apa mula pula. Tu bukan tanda orang yang cinta Allah. Kita baca tu pun belum tahu cinta Allah lagi, tapi jalan nak cari. Dah kita baca ni, hak Nabi ajar ni, hak Allah nak ni, jalan untuk menuntut cinta Allah. Belum tahu cinta lagi. Kalau tinggal tunggu, boleh lagi kamu tu. Dah kita lagi. Kalau tinggal tunggu. Nabi ajar baca setiap pagi, setiap petang 3 kali Suratul Ikhlas, 3 kali Al-Falaq, 3 kali An-Nas. Masa turun ayat ni Nabi kata kita jumpa lagi lah kehebatan ayat ni. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 2 surah tu. Al-Mu'awwizat. Dipanggil surah Al-Mu'awwizat. Dalam hadis sebut tu. Aku tak jumpa lagi kelebihan besar surah ni. Nabi pun suruh kita baca. Tambah lagi suratul Ikhlas. 3. Baca pagi dan petang. Besar kelebihan. Antaranya nak selamat daripada nyakit-nyakit ni. Kita takut pada COVID, kita pakai topeng yang takut. Pelik. Takut pada COVID, pakai topeng, sebenarnya dah jauh-jauh. Pasal tak apa. Kita terpaksa buat gitu. Dah mau tutup masjid pula, tak boleh pula. Amo yakin, Tok Imam terpaksa buat. Amo yakin, amo je kita paksa buat gitu kalau di masjid. Pasangan paksa ke demo, tak buat itu sudah. Dengarlah dalam video ni. Kalau betul-betul nak elak nyakit, amo yakin tu takkan buat gitu. Kalau betul nak elak nyakit, tu akan buat juga lagu ni di pasar. Balik pasar, balik rumah tidur, bini atas hati, kita bawah hati. Jarak 1 meter. Kakak mana? Pasal apa tak buat tu? Dia terpaksa buat lagu ni. Bukan takut sangat dah. Kau takut. Kau takut lah mari masjid. Takut wahai. Dia pasal tak aku. Duk lama kelewat dalam pasal, dia pejabat lagi tengok pejabat. Pungat kuasa dalam pejabat. Luar marah kat orang, sama orang dalam pejabat. SOP dia. Tak juga. Tak jujur mendengar Allah, menipu Allah. Mukhadak kat orang. Siap mu. Takut dengan bencana yang Allah hantar, minta tolong dengan Allah lah. Pasal Allah ayat dah, huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dia raja yang maha suci. Panjang ayat tu, ayat akhir tambah huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Tambah ayat tu lalu. Antara amalan yang Nabi suruh baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 pagi petang. Nabi suruh baca juga
Kalau mu takut benar dengan penyakit, takut dengan musibah, baca. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Bermula pada ayat tu. Ketiga ayat akhir. Tiga ayat akhir surah Hasr. Ayat akhir kali wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dialah Allah yang menciptakan sesuatu. Pawit tu dia buat tu. Yang mengadakan daripada tak ada pada ada, yang menciptakan buat. Al-Musawwir, hop rupa geligis tu dia juga buat. Dia belaka tu. Kalau mu takut dengan dia, minta dengan dia lah. Pasal apa? Pasal lahul asmaul husna. Dia ada nama-nama yang baik, nama dia tu, sifat dia, minta berlindung lah. Ya Allah, ya Muhaimin, ya mengawal, kawal aku daripada penyakit. Baca, minta lah. Pasal apa minta dengan Allah Ta'ala? Sebab yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua makhluk yang dia buat ni bertasbih pada Allah belaka. Dia kegi tempat Allah suruh, tempat Allah tak suruh, dia tak kegi. Kena tak keyakinan situ. Nabi suruh ikhtiar. Nabi tak kata ikhtiar tu boleh bekah. Dah. Nabi kata suruh kita lari daripada penyakit, jangan duduk dekat orang kena penyakit. Tapi Nabi kata juga tidak ada jangkitan penyakit. Hadis-hadis belaka tu sahih belaka hadis tu. Letak mana? Kena pandai letak. Ikhtiar hak kita kena ikhtiar. Tapi ikut mana pun kena ingat. Kalau Allah kata dah kena, dah kena. Kalau Allah kata kena, kena juga. Balik pada Allah SWT. Allah suruh baca ayat-ayat tu. Ada kita ikhtiar ayat tu. Ada kita ikhtiar nak hilang, nak selamat ada COVID ni. Pemimpin kita kata, wahai rakyat sekalian, bacalah Nabi ajar untuk selamat pada ni. Di samping kita tutup muka. Mana tutup muka hamba ni? Di samping tutup muka ni, ikhtiar kita kena baca juga ayat tadi. Jangan siapa mu nak ikhtiar suruh orang jaga duduk sembahyang tapi ayat tak baca. Kalau Nabi ajar tak baca. Jangan gitu, tak adil mu. Tak adil. Nabi ajar lagu mana? Bukan nak marah, nak ayat. Nabi ajar baca Qur'an Azilah. Ada baca? Amor sejuk. Ulama kata baca Qur'an Azilah. Amor baca tak berhenti. Qur'an Azilah. Tiap-tiap waktu sembahyang. Goreng, isra. Mereka tak ingat je. Hingga 31 Ogos semua ni. Baru baca subuh saja. Tak baca hal lain. Tak berhenti baca. Minta dengan Tuhan. Tapi orang tengok masjid lagi baca tak? Tak baca lah. Bukan sini mana-mana tak baca. Amor tak tinggal baca. 5 waktu sehari tu baca tiap-tiap waktu sembahyang. Qunut nazilah. Baca kerana pun doa kita buat rekod pergi ya. Allahumma sallimna wa ahlina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati minal bala wal waba wal amrad wal asqam. Sebutlah kerana apa? Minta selamat daripada bala. Kita nak ikhtiar saja pakai topeng, duduk jauh saja. Hak Nabi ajar tak ikhtiar, Nabi ajar. Buatlah. Rugi kita. Kita baca hak Nabi ajar. Boleh pada baca Quran lagi, boleh perlindungan Allah lagi. Allah kasih lagi. Nabi kata mujuru amma hak aku suruh. Dapat kasih Allah, dapat kasih Rasulullah. Tidak. Orang alim tak ngosok apa agak saya esok. Dalam Quran ada sebut kita satu masa Allah kata kena jaga dirimu. Pasal apa? Tak ada orang kita boleh harap satu masa nak comel kita ni. Tak ada orang. Masing-masing duk pegang dengan pendapat masing-masing. Tengok dalam hadis kita taling ada sebut. Satu masa akan berlaku. Ruang untuk nak royak yang tak ada dah tergelam habis dah. Untuk nak royak. Masing-masing duk tegar dengan pendapat masing-masing. Tak sibakar dah orang. Masa ni kerja dakwah akan tertutup. Ni tak lagi. Tak lagi lah ni. Tapi kenapa dah usul-usul tu? Cuba orang duk royak kot cara hak Islam ajar. Nak selamat dari penyakit ni. Orang akan kata, tu juga. Tapi hak ni kena amal juga. Betul lah. Tapi kita lebih gatuh hak mana? Gatuh hak mana? Bila kita ikhtiar daripada penyakit ni, kita lebih gatuh hak mana? Lebih gantung pada usaha zahir ikhtiar ke lebih gantung pada Allah?
Allah tak suruh kata dengan ikhtiar. Allah tak suruh, Nabi tak ajar. Kalau orang etika ikhtiar beri bekah, rosak iman dia. Ikhtiar tak beri bekah. Ikhtiar ni kita yang kena buat. Patut Allah nak beri tu, kerana Allah nak beri sembuh daripada penyakit. Allah nak beri. Gitu juga kita nak ikhtiar daripada penyakit ni. Jangan sampai kita tinggal Allah, tuan-tuan. Jangan sampai tinggal Allah. Allah marah. Dia ayat dah, pada ayat dia ayat dah. Semua ni akan bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua hak ada antara langit dan bumi ni. Kau di mana? Di langit. Hak Allah lagi. Ni di bumi ya. Hak Allah juga. Tasbih semua tu. Tasbih ni ibarat pada kepatuhan dia mensucikan Allah Taala. Dia tak akan ekar dengan arahan Allah Taala. Patut Allah tahu dah nak atas apa, pelik apa ya. Kena duduk, kena faham juga situ. Kena faham juga supaya kita ni tak rasa Allah tak hina kita. Kalau kita kena Allah, kita akan pandai Allah sesuatu. Kena nyakit Allah nak atas dia. Mesti ada sebab Tuhan atas. Quarantine tak ada. Ada orang ni tak. IPG ada, Iltim ada, tak ada. Beratus orang quarantine tu kerana apa? Kerana saing dengan orang positif COVID. Ada tak kena ramai-ramai. Seorang hambut tak jaki saing dengan dia. Seorang hambut tak kena positif. Kalau dikurung orang ni tu, masuk ke pondok 3 orang kena kurung. Takut-takut ada COVID, kena kurung juga pada muka tu. Tak ada positif. Bila Allah kata aku tak ada lah. Kena ingat. Ikhtiar tu ikhtiar lah. Lepas tu tawakal dengan Allah, gantung dengan Allah. Hamba hak paling geram sekali, hak paling sakit kali ya, orang ya melaksanakan undang-undang tu, mengundang-undang salah gini ke marah masuk dalam WhatsApp. Kalau masjid ni katalah Tok Imam tak akan ni ambil gambar, Tok Imam tak SOP. Di masjid-masjid ada dia besuk dah ni, tidak besuk dah, besuk juga kira tu. Ambil gambar. AJK masjid tak SOP, nak panah keadaan nak lain. Mu sendiri di pejabat tak SOP pun. Tak SOP pun. Pas menipu Allah tu, mukhianat kat orang tu. Nak panah keadaan. Nak panah keadaan. Dosa. Kalau nak tegakkan undang sungguh, jaga undang sungguh. Mu tubik rumah, jalan kosong-kosong, mu kena bersih diri dulu baru masuk dalam rumahmu. Pasal mu tubik tu, tubik luar tu. Bersih. Ada. Masuk bersih tu. Duk peluk dengan anak, duk cium dengan anak, cium dengan bini. Rapak, toko-toko makan sekali. Semaya asyik-asyik keluarga. Baik dah kamu. Mari mana ajar tu? Fahim? Dengan anak gora ni, tenarak gora. Semaya, jauh-jauh. Pasal apa? SOP. Dah betul kau? Dia keluarga dia ada. Bukan sini. Dia keluarga dia tu. Rumah duk gelombok sekali. Rumah tu duk gelombok sekali. Anak ramai-ramai. Tiba-tiba nak saya jemaah rumah. Duk jauh-jauh dah. SOP. Yang toko tadi bodoh. Tadi toko tu hari. Pasal apa dia boleh begitu? Pasal orang alim tak beri pencerahan. Orang alim tu kena beri pencerahan. Mereka awal dulu mari ban boleh, sembahyang tak boleh. Mereka awal dulu. Apa? Mari ban boleh. Sembahyang tak boleh. Kau bagi pagi tu kan sembahyang? Kau nak ke mana? Rasa pelik. Itu rasa pelik. Baru bukan nak awal kerajaan ni. Nak royak. Isi hati kita lagu tu. Kita royak tak buah hati kita. Dia mau royak, dia mau saja. Tu email dah. Email nak himayah pada alih. Padahal tu email tak bila. Isyak rokok sekali. Rokok doa kau lain. Minum air sekali. Minum air sekali kedai kopi tu. Tu email tak bila. Tiba-tiba semaya tak ni. Pasal apa? Mari kopi payah. Pelik. Dan ni sejadah siapa dah tak bawa dah. Mending kena bawa sejadah. Pasal apa dah takut dekat COVID. Pas jalan pakai jadah jalan. Tak jadah tak. Tak jadah tak gitu. Apa ni? Kita macam-macam nak main-main. Minta maaf lah. Nak ampun dia orang jahil. Orang tak kerti kapung orang bodoh. Orang bodoh kecek. Tak ada akta tak apa. Orang kajiannya kecek gini. Agak demo. Ya sungguh. Kalau kita nampak Allah. Kalau kita ni kenal Allah. Kita akan nampak Allah dan sesuatu. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Nabi suruh baca ayat tu. Bismillahirrahmanirrahim.
la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. 3 pagi 3 petang. Ada dok pemimpin kita royak, tuan-tuan hari-hari kena baca hal ni 3 ni 3. Royak. Sebab orang dok royak SOP. Ada dok royak? Dok royak. Tok adil mu dengan Allah. Kalau Allah ajar mu tak royak. Kalau Nabi ajar mu tak royak kau kan? Kalau tu mu buat mu royak. Kalau tu mu bikin mu royak. Adil. Jadi hamba Tuhan. Kalau Nabi royak beribu tahun dah. 1000 tahun lebih Nabi royak dan hadis. Baca ni. Ada kita buat. Ada masjid contoh di negara kita ni, hak tiap waktu Gunung Azilah sampai hari ni ada. Pasal kau nak tinggal Allah, boleh nak tinggal Allah ni? Tak akan selamat orang tinggal Allah. Berarti kalau kita tinggal Allah, bagi satu musibah, akan bagi musibah besar lagi satu masa akan datang. Bila muka berlaku, tak ada orang nak tegur, tak ada orang nak royak, dia akan mari wabuk penyakit hak baru pula dalam hadis sebut. Wabuk, Nabi sebut wabuk, akan mari hak baru pula. Bila muka berlaku terang-terang. Ni muka akidah ni. Ambo bukan mara ikhtiar. Ambo sokong buatlah. Tapi lagu mana Allah kata, mu ni bapa yang tidak kecuali kan. Nabi dia ada kecuali kan. Hak kena SOP, hak kau hak kena. Nabi tak marah kau tak kena. Ni kapung tu email apa ni? Kenapa kapung tu email apa tak email? Ada kapung kalau begitu kapung imam lapar. So bila tak lapar tu imam saja tulis. Kapung orang tak pergi, kapung Kolopui, kapung Jenago. Hok tak ada jalan sup jalan di Hadru. Tak ada orang pergi, orang sapi tak ada tu. Ketua kapung saja. Apa tak boleh buka? Sedangkan kawasan hijau jak mula sampai hari ni. Kawasan hijau jak awal sampai hari ni hijau kawasan tu. Apa yang dalih nak main dekat-dekat? Pika awal tu masuk apa masjid dan buka dalih. Dia akan jakit tak ada hijau. Disahkan oleh Kementerian Kesihatan bahawa hijau kawasan tu. Apa dia nak buka? Takut Covid ke mana? Misal kata kalau Allah tanya lepas ada. Apa tak wani jawab. Nak pakai umum, hak pusat je pakai umum pasal tak tahu hak negeri tu pula. Ya ada kan bidang kawasan negeri masing-masing pula. Kawasan masjid ni tak apalah pasal tak ada. Berhati-hati sudah. Kita rasa Allah sejaknya masjid kita tak ditutup, ada sembahyang Jumaat juga. 30 hari tak dengar Quran, 30 hari tak dengar ngajar. Betul hati. Rumah nak talin rumah, jangan harap. Beli tak pasal talin, nak pasal talin rumah. Apa kata jadi ustaz dia hari ni, keluk dah tu. Pakai wallahu ada tutup kitab dah sudah. Memandang Allah ni. Memandang Allah dan tiada suatu berarti tiada melihat akan suatu melainkan zahir pada hatinya betapa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, menjadikan dia dan membentukkan dia dan memeliharakan dia dan tiada cenderung dan terlekat pada hatinya kerana keindahan suatu itu. Itu maksud memandang Allah. Itu lekat pada hati dia, lala dengan benda hak comel tadi. Pasal apa? Pasal dia nampak Allah ada. Dia nampak Allah kuasa. Benda hak comel ni pada pandangan kita mata je comel dah. Patut tak ada. Kita bukti weh tak covid lagi. Wallahu a'lam. SOP jaga juga. Biasa kita ni balik awal rumah baca Quran. Kalau balik tidur, kalau balik seokok. Wallahu a'lam. Saya kata dah terjumpa bulan depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.